Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وسلم وعلى آله wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa saya akan menyambung perbahasan dalam siri yang keempat tentang hadis yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu an. Bila Nabi kata, ala innaha satakunu fitnah. Nabi kata, ingat, akan sampai satu saat, satu zaman nanti berlakunya apa yang dinamakan zaman fitnah, zaman huru-hara, zaman kelam kabut, zaman kacau bilau, zaman yang orang tidak peduli dosa dan pahala. Itu disebut akhir zaman. Dah zaman kita lah tak? Itu kalau bahasa mudah lah. Jadi bila Nabi sebut begitu, Sayyidina Ali yang betulan berada dalam majlis itu bertanya kepada Nabi, mal makhraju minha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah jalan keluar yang paling terbaik untuk aku selamat kalau aku bertembung dengan zaman fitnah itu? Lalu dijawab oleh Nabi, kitabullah, kamu kena pegang dengan Al-Quran. Ini yang saya dah hurai dalam 3 siri yang lepas, tentang apa itu Al-Quran, dan itulah jalan terbaik yang diajar oleh Nabi untuk kita berpegang. Baik, para sahabat sekalian, saya terus pada bacaan hadis kita dalam kitab Mastika Hadis, muka surat 218, jilid yang pertama, bahagian iman, edisi tulisan Jawi. Baik, saya sambung nombor 10. Nombor 10. Tu hari last kita berhenti nombor 9 kan? So kita sambung nombor 10. Yang saya nak baca ni, apa itu Quran? Apa itu Al-Quran?
Baik, yang ke-10 Nabi kata allazi la itu dah sudah. Itu dah sudah. Baik, yang ke-11, minta maaf, yang ke-11. Yang ke-11 wala taltabisu bihil alsinah. Yang dikatakan Al-Quran itu adalah kalimah yang tidak bercampur aduk dengan kesamaran. Yang dikatakan Al-Quran itu ialah kalimah atau perkataan yang tak ada unsur kesamaran. Sama-sama ni benda yang kita panggil tidak jelas, yang ragu-ragu, 50-50 tak clear, itu dia panggil kesamaran. Nabi kata Quran tak ada kalimahnya yang kesamaran, bercampur dengan benda-benda yang tidak elok, sama-sama. Sebab itu kita mesti yakin, mesti percaya Quran ini segala-galanya jelas dan terang. Sebab itu kita dah bincang sebelum ini, hebatnya Quran ini, setiap huruf pun Allah bagi pahala. Dan satu huruf, kata Nabi, 10 pahala. Nabi kata wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak cakap alif lam mim tu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi kata Nabi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. So bila kita baca alif lam mim, maknanya sudah ada minima 30 pahala. Masya Allah, hebat Allah Ta'ala bagi ganjaran yang besar pada kita. Sebab itu tuan-tuan sahabat yang menonton pada malam ini, kita kena ingat Al-Quran itu dia tidak ada campuran dengan perkara-perkara atau perkataan yang kesamaran. Baik, habis yang ke-11. Yang ke-12, wala yashba'u minhul ulama wala yashba'u minhul ulama. Baik, yang ke-11 yang ke-12 iaitu para alim ulama tidak pernah merasa puas dengan mengkaji Al-Quran. Para ulama tak pernah puas dalam persoalan mengkaji Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan, sahabat sekalian? Sebab ialah Al-Quran ini dia mukjizat. Al-Quran ni dia datang daripada Allah. Dia kalam yang sangat hebat, merupakan wahyu, merupakan mukjizat terbesar bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Nabi kata ulama ni bila dia kaji tu dia rasa seronok, dia tak pernah puas, dia rasa seronok untuk kaji Quran. Sebab itu ialah kita ni bukan ahli Al-Quran dari sudut pengkajian. Mungkin kita ni ahli Al-Quran dari sudut pembacaan, kan, pembelajaran. Okeylah. Cuma bila dikaji Quran ni memang banyak benda yang kita akan nampak kehebatannya, jalan ceritanya, iktibarnya, pengajarannya. Sebab itu ulama dia sentiasa mengkaji Al-Quran. Cuba kita tengok tak, kalau dalam Quran ada beberapa surah yang Allah letak namanya nama binatang. Antaranya surah An-Namlu, surah semut. Surah semut tak? Surah semut. Surah semut ni kisahnya di kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab Allah buat letak nama surah semut, ada kisah serangga
Semut serangga lah yang dipanggil semut, dan iktibarnya untuk kita sebenarnya. Sebab dalam tu ada cerita sifat dia macam ni. Semut ni saya selalu sebut dia ada dua sifat. Semut ni dia ada dua sifat. Ini kita ambil iktibar daripada Al-Quran. Semut dia ada dua sifat, satu sifat baik, satu sifat tidak baik. Agak-agak sifat baik semut apa? Ceteka kan. Sifat baik semut apa? Kerajinannya. Rajinnya semut ni sampai orang Kedah kata tak tahu nak habaq. Punya rajin tak? Rajin gila boh semut. Saya tanya satu soalan nak pada tuan-tuan. Pernah tengok semut tidur? Pernah tengok tak semut tidur? Tak pernah kan? Semut ni 24 jam buat kerja. Rajin tak? Rajin gila lah. 24 jam bekerja semut. Tuan-tuan jaga pukul 3 pagi nak pergi toilet pun, tengok semut, buka lampu bilik air, semut dah berjalan. 3 pagi berjalan. Dia tak tidur. 3 pagi berjalan, 5 pagi berjalan, 12 tengah hari berjalan. Sebab kerajinannya mencari makanan atau rezeki lah kita panggil lah. Rajin gila ni. Memang saya tak tahulah bila semut tu tidur. Saya tak tahu bila semut tu tidur tak. Hebat deh. Allah Ta'ala buat tu cukup hebat. So itu kalau kita tengok lambang productivity bagi sesebuah negara, dia letak gambar semut. Tak, productivity, rajin, apa dia panggil, ialah kerajinan tak? Productivity. Jaranglah sebuah negara letak gambar logo productivity negara dia letak gambar ular sawa. Ular sawa tuan-tuan. Ular sawa ni lambang pemalas tak? Dia dah makan terkedarah seminggu lena tak bergerak. Itu bukan productivity, itu lembab namanya. Jadi tuan-tuan, itu sifat baik semut lah yang kita boleh ambil. Nama dia rajin. So kita kena rajin macam semut. Tapi kita bukan semut lah kan, sebab kita pun kena ada rehat, ada makan minum, solat apa semua kan. Semut dia tak ada semua benda tu. Dia bekerja, makan minum gitu je. Tidur pun tak tahu bila kan. Itu sifat rajin lah. Sifat baik. Sifat tak baik semut ni apa? Tamak. Kan. Sifat tak baik bagi semut ni dipanggil tamak. Tamak ni apa tamak lah. Tak cukup apa yang ada lah. Dia memang tamak gila. Sebab itu orang kata semut hidup kerana gula, mati pun kerana gula. Cuba tuan tengok semut lah, dia punya tamak dia. Kita pergi makan kenduri. Ni musim-musim COVID ni tak boleh lah kan. Nanti jadi macam di Johor tu. Na'udzubillah. Ramai dah yang positif. Hari ni punya kes pun ada 130 hari ni. 60 lebih pun daripada belah Johor punya kes. Sebab diorang ada buat kenduri tu hari kan. Itulah masalah juga tu. Jadi tuan-tuan, katalah kita pergi makan kenduri, kita minum air. Biasa kenduri ni air sirap lah. Air sirap, air oren. Kita ambil segelas, kita minum. Bila kita minum, ada separuh lagi air sirap tu. Sekejap lagi, sambil-sambil kita makan, semut datang. Semut datang tak? Dia pun datang, dia naik atas gelas tu. Dengan kapasiti dia seekor semut, sepatutnya dia hanya hisap bekas air sisa yang kita minum di bibir gelas tu. Ada setitik 2 melekat situ kan. Sepatutnya semut dihisap yang tu, dia turun daripada gelas, dia balik sarang dia rehat. Dah tamak kan. Dia nampak yang separuh dalam gelas tu. Dia tak nampak yang dekat bibir gelas yang kita baru lepas minum tadi, sisa tu kan. Patutnya dia sedut yang tu lah 2-3 titik, dah lah balik, cukup dah.
dak tamak terjun masuk dalam gelas, akhirnya mati syahid. Akhirnya tenggelam dan mati semua tu tak. Pasal apa? Tamak. Jadi itu contoh. Maknanya Quran dia letak iktibar kisah semut, kisah tentera bergajah, kisah lebah. Lebah pun hebat juga. Surah An-Nakhli, surah lebah. An-Namli, An-Nakhli, lebah. Lebah ni subhanallah hebat. Sebab itu Rasulullah pernah sebut orang mukmin mesti menjadi atau bersifat seperti lebah. Itu Nabi sebut loh. Orang beriman kena jadi macam lebah, kena bersifat macam lebah. Lebah ni apa perangai dia, tuan? Apa kesinambungan yang Nabi sebut macam tu? Kenapa Nabi kata orang beriman kena tiru macam lebah, kena jadi macam lebah? Ulama dia mengkaji, sebab jawapannya ialah kerana lebah ni dia menyusahkan diri dia untuk menyenangkan orang lain. Itu lebah. Tuan-tuan ibu-ibu bayang, lebah pekerja tak? Dia panggil lebah pekerja, yang tiap-tiap hari keluar daripada sarang. Ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang sekilometer, ada yang berkilometer. Dia keluar daripada sarang nak cari setitik madu je. Pulun dah bekerja ni, cari setitik seorang, sedutlah mana-mana bunga yang ada, lari terbang pula bawa masuk dalam sarang. Kumpul yang namanya sarang lebah. Lepas tu dihimpun pula dalam tu, nama dia madu lebah. Bila dah memboyot, dia panggil tak, dah besar dah sarang dengan madu yang penuh dalam tu, siapa yang makan? Kita lah. Manusia yang terkedarah madu lebah tu kan. Lebah tak makan, dia hanya cari untuk kita. So sebab itu Nabi kata orang beriman kena bersifat macam lebah. Maknanya biar kita susah, tapi kita senangkan orang lain. Contoh macam hari ni lah. Macam hari ni kan, bila diumumkan kita kena PKP, apa tu dipanggil PKP tak? Sekatan perjalanan. Sekatan perjalanan, PKP. Perintah, apa dia panggil? KP. Perintah, lupa pula dah. Allahu Akbar. Dok teringat ni Makcik Kiah. Makcik Kiah yang PM sebut tadi kan. Glamour. Ada Makcik Kiah dalam ni kan. Rokiah selalu ada ni, Rokiah. Tak ada hari ni. Glamour. Baik, jadi macam hari ni lah, kita susahkan diri kita. Maksudnya berkurung dalam rumah, jangan keluar saja-saja tak, jangan keluar, duduk je diam. Biar, sebab nak senangkan orang lain, nak senangkan tu frontliner kita tu. So kita ni suruh duduk rumah aja, bukan suruh buat apa pun. Duduk dalam rumah. Yang rumah kita ni dah lengkap. Ada peti ais. Pintu dah roboh belum? Lagi roboh pula pintu. Dah. Apa tu? Ada peti ais, ada internet, ada aircon, ada kipas, ada elektrik, ada TV, ada Astro, ada segala macam. Komplit lah, orang kata komplit. Duduk diam-diam, anak bini pun semua ada. Jadi yang kita pergi merayau tak tentu arah tu pasal apa? Biar kita susah sekejap dalam tempoh sampai 14 April ni kan. Sepatutnya sampai 31, tapi dah banyak yang mementingkan diri, tak ambil pot, tak ambil peduli tak, buat tak peduli je, mementing diri, padan dengan muka kita, tambah sampai 14 hari bulan. Jadi sekarang ni kita macam susah lah tak? Tak apa, biar kita susah, tapi kita menyenangkan kerja orang-orang di luar sana. Pihak Kementerian Kesihatan, KKM-nya, doktor pakarnya, doktor bedahnya, staff nurse-nya, polis, tentera, immigration, menteri-menteri yang terlibat kan. Kita duduk rumah aja, bukan suruh buat apa, duduk diam-diam je.
Nuh yang kat luar tu bekerja, separuh nak mati lah, separuh mati bekerja. Allahu Akbar. Jadi biar kita susahkan diri kita untuk senangkan orang lain. Itu iktibarnya Quran. Sebab itu ulama' dia kaji. Dalam tu ada cerita Ashabul Kahfi. Tengok benda yang kita rasa pelik tak? Orang boleh tidur sampai 309 tahun. Allahu Akbar. Kita dah 10 hari terkepung ni, kena kuarantin, berapa lama sangat kita boleh tidur tak? Tak boleh tuan. Malam pun pukul 11-12 tidur, esok subuh dah bangkit, siang macam-macam kerja, lepas tu rehat sikit, petang tidur sekejap, itu je lah. Mana ada kita tidur 5 hari 5 malam tak bangkit-bangkit tak? Tak ada tuan-tuan. Tapi Allah dia boleh buat. Ashabul Kahfi 309 tahun Allah tidurkan orang tak jaga-jaga. Allahu Akbar. 300 tahun lama bang. Oi, lama. Kita baru 10 hari pun dah rasa lama tak? Tuan-tuan bayang 300 tahun. Allahu Akbar. Tapi kenapa Allah bagi orang tidur lama-lama macam tu? Ulama' kata, ini iktibar kan? Ulama' kata hadiah. Mereka beriman, mereka pertahankan iman, mereka dengar cakap Allah dan Rasul pada zaman itu. Allah, ibarat Allah kata, okey, kau duduk dalam gua ni, kau rehatlah sepuas-puasnya. Kau bagi kau orang tidur 309 tahun. Tapi boleh hidup. Lepas tu baru dia mati kan. Cuma nak sebut, itu Allah bagi hadiah pada orang-orang yang beriman. Baik, sebab itu nombor berapa tadi? Nombor 12. Para ulama' tidak pernah jemu untuk mengkaji Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita kaji, tuan-tuan ibu-ibu, memang best, memang menarik, memang 5 bintang lah kan. Sebab cerita dia sangat luar biasa. Kalau kita baca cerita syurga, cerita neraka, itu pun best juga tu. Bidadari kan, anak bidadari, pelayan-pelayan syurga. Allahu Akbar. Iza ra'aitahum hasibatuhum lu'lu'am mansura. Itu cerita anak bidadari. Itu pelayan syurga. Allah kata besok kamu tengok daripada jauh pelayan-pelayan syurga ni. Pelayan syurga ada 2. Satu dipanggil bidadari, perempuan cantik tu. Satu lagi budak kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak lelaki. Umur 9-10 tahun macam tu lah. Lebih kurang. Jadi Allah kata bila kamu tengok pelayan syurga yang budak-budak ni, kanak-kanak lelaki ni, daripada jauh kamu tengok mereka, kata Allah, kamu akan nampak seperti mutiara yang berkilau-kilau. Kita tengok daripada jauh, ingatkan mutiara. Bila pergi dekat, rupanya pelayan syurga. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat sekalian, itulah tugas kita hari ini. Kena usahalah tak? Macam mana kita nak pastikan syurga itu insya-Allah dengan izin Allah jadi milik kita nanti, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sambung lagi nombor 13. Wala yakhlaqu an kathratir rad. Al-Quran itu kata Nabi, ia dibaca dengan berulang-ulang dan ibaratnya tidak akan jemu. Quran tu kita akan baca berulang-ulang kata Nabi, dan yang menariknya tak pernah jemu. Saya dah hidup ni, sahabat sekalian, dah masuk tahun ni panjang umur. Bulan Ogos, lambat lagi lah, bulan Ogos nanti 46 tahun. Saya lahir tahun 74, 19 Ogos 74. Jadi panjang umur tahun ni 46 kot rasanya. 46 tahun dah saya hidup, belum dengar lagi orang jemu baca Quran. Tak ada kan. Tak ada. Belum ada lagi lah. Sebab tu tiap-tiap tahun ada
tilawah Al-Quran, musabaqah Al-Quran, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat antarabangsa, kan? Tiap-tiap tahun ada. Maknanya tiap-tiap tahun kita dengar orang baca Quran, ya, tak pernah jemu. Allahu Akbar. Kita tarawih, mudah-mudahan tahun ni dapatlah, dah harap-harap, amin, tarawih di surau masjid, insya-Allah. Kita tarawih tiap-tiap tahun bulan Ramadan, tak? Panggil budak-budak hafiz muda-muda ni jadi imam tarawih. Tak pernah jemu kita dengar. Sedap suara diorang. Allah bagi nikmat. Orang Malaysia ni kelebihan dia, dia boleh tiru semua suara. Tak? Orang Melayu dia boleh tiru, copyright semua suara tu Arab mana sebut, Imam Mekah, Imam Madinah, Imam Palestin, Imam Mesir, segala kori yang ada dalam dunia, berpuluh beratus kori ada, semua dia tapau. Kan? Hebat orang Melayu ni. Dia bab-bab meniru ni memang memang kita tak habis dah. Memang terror lah, tuan-tuan. Memang terror. Baik. Saya pernah, ni pengalaman lah, pengalaman. Sekitar lama dah, awal tahun 2000 macam tu lah. Ni cerita hampir 20 tahun dululah. Jadi masa tu saya pergi tazkirah Ramadan dekat satu masjid. Sebut je lah tak masjid tu, kan? Masjid Al-Faizin, Kepong. Di Kepong, kan? Masjid Faizin, Kepong. Jadi bila kita semayang soft pertama, kan, sebab kita penceramah, semayang soft pertama, jadi yang jadi imam tarawih malam tu budak-budak muda lah. Sedap, tuan-tuan. Masa tu siapa nama qari tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupalah pula. Bukan Sudais, Syuraim, Mishari, ada seorang lagi, minta maaf saya tak ingat nama qari tu. Masa dia baca tu, dia masa tu tahun zaman tu qari tu tengah naik tau. Qari ni memang tengah naik. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Masa tahun 2000 tu, dia masa tu Sa'ad Ghamidi ni nama dia tengah meletup masa tu, kan. Memang sedap lah dia baca, tuan-tuan pun tahu. Jadi masa imam tarawih tu, budak ni, imam ni lah, budak muda ni, dia jadi imam. Dia baca, dia punya copyright tu sebiji gila sama, sebiji sama, kan. Saya semayang belakang dia, pejam mata ni, pejam mata rasa macam kat Mekah, tuan. Sebiji sama, sebiji. Buka mata, Kepong. Kan, pejam mata, rasa macam kat Mekah je, kan. Terbayang sebab suara sama. Buka-buka tengok Kepong, tuan-tuan, kan. Tak ke mana sudahnya. Kan. Tapi itulah nak sebut, kita takkan jemu dengan Quran, tak akan, tak pernah, tak akan jemu dengan Quran. Sebab dia mukjizat, tuan-tuan. Tak pernah lah, saya pun kadang-kadang jadi imam juga, kan, di surau masjid. Bila kita kuliah-kuliah tu, belum ada lah, saya rasa 20 tahun dah saya jadi ustaz. Belum ada lagi orang tegur kita sebelum semayang tu. Dia kata, ustaz, kejap lagi ustaz nak jadi imam isyak, kan. Yelah saya, ustaz, saya cadang ustaz mula dengan surah dulu, ustaz, boleh? Fatihah, kemudian rasa jemu asyik Fatihah aja. Ada tak? Tak ada, tak pernah lagi, tuan. Kok mana pun kita tahu dah, angkat je takbiratul ihram, Allahu Akbar, mesti imam akan baca Fatihah dulu, kan. Tahu dah, imam Mekah ke, imam Malaysia ke, imam Gombak ke, imam mana ke, semua akan baca Fatihah dulu. Tahu, tapi jemu tak ada jemu. Itu hebatnya Quran, kan. Yang jemu ni siapa? Kita yang tak baca tu, kan. Malas nak baca Quran. Itu je penyakit dia. Sebab itu bila buka baca, tuan-tuan, Allahu Akbar, walaupun kita tak faham, kan. Kita dengar orang Arab baca menangis tu, kita faham tak? Tak faham sebenarnya. Kita dengar saja dan tak faham pun. Tapi kita pun boleh menangis walaupun tak faham lah. Sebab
kehebatan Quran tu. Dia punya apa dia panggil mukjizat. Mukjizat dia kan. Jadi sebab itulah Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata orang yang baca takkan jemu lah, walaupun dia baca berulang-ulang. Kita baca Fatihah yang wajib dalam solat satu hari 17 kali ya. Sembahyang fardu daripada subuh sampai isyak setiap hari 17 kali. Tak? 17 kali kita baca Fatihah ni. Daripada subuh sampailah ke isyak tu 17 kali. Tapi tak pernah jemu tuan-tuan. Tak pernah jemu. Allahu Akbar. Tak. Sebab apa? Sebab itulah tu yang saya kata tadi, kehebatan Al-Quran itu sendiri. Kehebatan Quran tu menjadikan kita tak akan jemu dan tak pernah jemu. Tak. Jadi saya pesan pada diri saya dan kita semua, bacalah Quran tuan-tuan, bacalah Quran. Sebab kita ni pun ialah dalam zaman-zaman yang ada ni, kita pun tak tahu tak ke depan ni macam mana ceritanya, berapa lama lagi tak. Itu kita tak tahu semua-semua benda-benda tu. Jadi apa pun tuan-tuan, jangan tinggal Quran, baca Quran insya-Allah, sebab dia akan menenangkan jiwa kita. Hebatnya Quran, kita baca walaupun tidak faham macam mana yang saya sebut tadi. Kita baca tapi tak faham, tetap dapat pahala tak? Baiknya Allah dia bagi kita pahala juga. Jadi sebab itu kita baca. Baik, saya sambung lagi sikit no? Boleh no? Sikit lagi. Baik, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang ke-13, wala tanqadi ajaibuhu, wala tanqadi ajaibuhu, dan kandungan Al-Quran itu sangat menakjubkan, tidak ada kesudahan. Kandungan Quran tu sangat menakjubkan, tidak ada pengakhiran. Jangan nak mencabar-cabar Quran ke, kita nak rasa kita hebat pula daripada Quran, tak sah. Sebab ialah macam saya kata tadi kan, Quran ni mukjizat, tak boleh lawan. Orang kafir zaman jahiliah Quraisy dulu, mereka cuba nak reka Quran, sebab mereka tuduh Nabi yang reka. Mereka tuduh Muhammad yang mereka ciptakan Quran tu. Jadi akhirnya Allah cabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, sekiranya kamu ragu-ragu, kata Allah, terhadap apa yang aku turunkan pada hamba kami, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratim mim mithlih. Allah cabar orang kafir Quraisy pada masa itu, buat satu surah sama sebiji macam Quran. Satu surah, bukan satu Quran, satu je surah. Dan Allah cabar lagi, bagi ruang pula, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu nak buat satu surah tu, Allah kata pakat-pakatlah, panggillah orang cerdik pandai ke, orang genius ke, orang ada PhD ke, orang pandai intelektual ke. Allah kata panggillah siapa pun, kecuali aku jangan panggil. Dan buat surah tu in kuntum sadikin, kalau kamu orang yang betul. Jadi apa jadi tuan-tuan? Tak boleh buat. Tak boleh buat. Takkan boleh buat punya. Sebab apa? Sebab wahyu. Mana boleh direka-reka kan wahyu tu. Tak boleh tuan. Orang Arab cuba buat lah pada masa itu kan. Dia buat Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Kan sama hujung dia kan. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Orang kafir dia cuba tiru tuan. Dia buat apa? Al-Fil
mal fil wa ma adraka mal fil, lepas tu fil terus. Fail tuan-tuan, kosong markah. Dia buat gajah, apa itu gajah, tahukah kamu apa itu gajah, habis macam tu je kan. Nak belalai panjang apa dah tak kena ujung, tak boleh buat tuan. Sebab ini wahyu Allah, dia mukjizat. Sebab itu kisah-kisah dia menakjubkan dengan tanpa pengakhiran. Maknanya cerita-cerita dalam Quran tu sangat hebat. Dia punya iktibar pengajaran dia pun sangat menakjubkan. Wallazi lam tantahil jinnu idza sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Dan itulah dia Quran, keajaibannya ketika mana sekumpulan jin tak boleh tahan, mereka mendengar ayat-ayat yang dibacakan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jin yang bermaksud, sesungguhnya kami mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, yang memimpin ke jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Jadi ini kisah Nabi balik daripada Taif. Bila Nabi balik daripada Taif ni Nabi pergi berdua dengan anak angkatnya pada masa itu, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Lalu bila balik berapa lama di Taif? 10 hari. Tak ada hasil, tak ada seorang pun memeluk Islam. Malahan Nabi dicemuh, Nabi dihina, dia baling batu berdarah pipi Nabi, jubah Nabi jadi merah, hasil percikan darah di jasad Nabi yang mulia, akibat orang-orang Taif yang degil pada masa itu, yang mengupah budak-budak orang gila untuk melontarkan kata-kata kesat dan membaling Nabi yang mulia. Tapi Nabi sabar tuan-tuan. Nabi, ya Allah, sabar sangat. Bila turun tu, datang malaikat penjaga gunung buat tawaran pada Nabi kan. Dia offer ke Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak aku angkat Taif ni. Malaikat kata aku korek, aku angkat macam ni, aku pusing, aku hempuk ke bawah. Angkat macam tu, pusing, lepas tu hempuk ke bawah tak. Nabi, malaikat kata engkau angguk je, on terus. Malaikat tanya on tak on? Tak. Malaikat tanya nak buat ke tak? Kalau Nabi tanya kita tuan, 14 kali angguk kot kan. Tak payah cakap banyak. Malaikat engkau hentak sekarang puak-puak tu bagi mampus semua tak, bagi mati semua, buat menyemak aja kan. Itu kita tak ada kesabaran. Nabi kata tak payahlah wahai malaikat, hari ni tak ada siapa pun yang ikut aku yang beriman, tapi aku percaya insya-Allah, kata Nabi, satu hari besok anak cucu mereka akan beriman. Tuan-tuan tengok no? Ini dipanggil long term dakwah jangka masa panjang. Sabarnya Nabi tak. Hari ni orang Taif dah beriman dah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, turun daripada Taif, Nabi singgah pula di sebuah ladang anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua-duanya musuh Nabi, orang kafir. Tapi Nabi berlindung saja di situ, berehatlah sekejap, menghilangkan penat, dan dihadiahkan beberapa tangkai anggur oleh pekerja ladang di situ yang bernama Adas radhiyallahu an. Dan ringkasnya akhirnya Nabi balik ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi singgah satu masjid yang di situlah Nabi membacakan ayat-ayat Quran, menenangkan jiwa baginda. Nabi mengadu dekat Allah. Akhirnya ayat yang Nabi baca tu didengari oleh sekelompok jin. Akhirnya dia beriman. Lepas tu dia balik pula ke kampung masing-masing. Jin-jin ni panggil pula orang kampung dia beriman sekali. Itu ceritanya. Itu sejarah jin beriman. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, maknanya apa? Maknanya saya nak sebutkan malam ni, ini sebahagian
kehaibatan Al-Quran, yang tak ada mana-mana makhluk, tak ada mana-mana makhluk yang boleh menafikan. Dengan ta'ajubnya, dengan kisahnya, dengan tawaran yang Quran letak pada kita, kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, sayangnya Allah pada kita ni, dia tawar kat kita ni macam-macam tau. Allah buat tawaran pada kita ni macam-macam. Sebab Allah nak kalau boleh semua orang masuk syurga tak? Semua orang masuk syurga kalau boleh. Yalah, tapi dah manusia ni pun macam-macam pattern, kan? Ada yang baik, ada yang macam baik, ada yang nampak baik, ada yang memang baik, ada yang tak baik, ada yang macam tak baik, ada yang jahat, dan macam-macam. Jadi apa pun pilihan itu atas tangan saya, tangan tuan-tuan juga, tangan kita semua. Kita yang memilih, sebab dalam hidup ni kena pilih. Hidup adalah pilihan, terpaksa memilih. Kita nak Islam ke, kita nak kafir, kena pilih. Kita nak dosa ke, kita nak pahala, kita nak masuk syurga ke, kita nak masuk neraka. So ceritanya kena pilih. So pilihan itu ada di tangan tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. So kita pilihlah yang terbaik. Sebab ulama' kata bila bertembung dua perkara, kena pilih yang paling terbaik. Contoh, Islam bagi kita pilih, kita nak jadi orang pandai ke nak jadi orang bodoh tak? Jadi orang, pilih jadi orang pandai, jangan pilih jadi orang bodoh. Islam bagi kita pilihan, nak jadi orang kaya ke nak jadi orang miskin. Pilihlah jadi orang kaya, boleh bantu orang yang miskin, orang yang susah, orang yang memerlukan. Macam zaman kita hari ni kan, alhamdulillah lah, banyak NGO yang membantu juga penduduk setempat, taman-taman kan, geng-geng jawatankuasa penduduk, ada yang prihatin cari orang susah di taman-taman, di kampung-kampung. Jadi pilihan tu pada kita. Kita nak jadi orang sihat boleh, nak jadi orang sakit pun boleh tak? Dah kalau macam tu, pilihlah jadi orang yang sihat. Nak jadi orang sihat macam mana? Jagalah makan, insya-Allah sihat. Jagalah makan. Nak jadi orang sakit, jaga je makan. Boleh dapat tu. Jaga je makan, jaga je makan. Menteri darah jawabnya kan, tercabut pintu peti ais, tak dan habis tempoh PKP, jahanam peti ais. Dah itu je kerja menteri darah. Kalau nak sihat, jaga makan. Kalau nak sakit, jaga je makan. Macam tu tak? Pandai-pandai kita lah kan. Pilihan tu pada kita tak? InsyaAllah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa saya akan berhenti sini dulu. Isyak pun dah masuk kan, jadi saya akan berhenti sini. Dan ada sikit lagi, tak habis lagi hadis ni, ada sikit lagi dalam banyak ni lah, setengah muka surat lagi. InsyaAllah kita akan sambung biiznillah, mungkin malam besok, mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Terima kasih pada semua. Sebagai kesimpulan akhir, yang pertama sekali, sahabat sekalian, jangan berenggang dengan Quran, jangan tinggalkan Quran, jangan jauhkan diri kita dengan Quran. Ramadan semakin hampir, sekitar 28 hari saja lagi insya-Allah. Walaupun kita tidak pasti keadaannya macam mana nanti, dapat bertarawih di masjid atau tidak, kita doa yang baik-baik insya-Allah. Sekiranya rakyat Malaysia ni jadi rakyat yang taat, insya-Allah Allah akan permudahkan segalanya. Dan yang penting dalam suasana hari ini, kita banyakkan istighfar, kita banyakkan mohon keampunan Allah. Sebab ulama' sebut antara punca bala turun adalah dosa-dosa manusia. Jadi kita minta ampun, minta maaf dengan Allah atas keterlanjuran kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan hidup kita, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih pada semua sahabat yang menonton, yang saya kenali, yang saya tidak kenali,
yang daripada Malaysia, daripada Singapura pun ada, negara jiran kita lah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala-galanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton pada malam ini. Jazakumullahu khairul jaza. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan sebelum saya tangguh, berbetulan pada tarikh hari ini 27 Mac 2020, sebenarnya genap 1 bulan pemergian arwah ibu saya pada 27 Februari yang lepas. Ibu saya meninggal dunia pada 27 Februari yang lepas dalam usianya 84 tahun. Jadi saya mengajak sekali lagi pada semua sahabat untuk kita hadiahkan Fatihah pada arwah ibu saya, Hajjah Hindun binti Husin. Dan selepas tu kita akan terus tutup dengan bacaan doa, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.